Assalamualaikum, salam sejahtera Tuan Zainal sini. Okey, baik. Uh, Sekali lagi saya buat tips MBB yang cepat ni. Untuk kali ni saya nak terangkan kenapa MBB untuk makan tu pastikan bagi sedap. Lepas tu pastikan makan tu bagi puas. Ada dua benda ni. Sebab masalah yang berlaku sekarang ni adalah pendapat orang mengenai kalau sakit ni kita kena makan benda yang tawar-tawar, tak boleh makan daging, kena makan banyak sayur, makan bubur dan kena makan benda yang senang kata tak ada rasa lah orang kata kan. So benda tu saya nak kena bagi clear lah, supaya orang at least faham sedikit sebanyak lah apa itu MBB ni. MBB ni senang saja, makan bagi betul, makan bagi sedap, makan bagi puas, makan bagi kenyang. Ada tiga benda ni dia punya elemen untuk MBB. So saya akan terangkan kali ni mengenai kepentingan untuk kita buat tiga benda tu lah. Okey, baik ya. Kita kena tahu untuk kita punya penghasilan exit port, yang penting dia ada dua stage ya. Satu cephalic-nya stage. Cephalic-nya stage. Yang ni daripada yang kita nampak, daripada apa yang kita bawa, daripada apa yang kita rasa, even daripada apa yang kita dengar. Satu lagi gastricnya stage. Gastricnya stage ni adalah waktu makanan tu dah masuk dalam proses lah. So saya terangkan kepentingan cephalic stage. Cephalic stage ni dia menyumbang kepada 1/3 kita punya pengeluaran acid port, nak prime kita punya port. Lepas tu gastric stage ni merangkumi 2/3 daripada kita punya penghasilan acid port. So 1 campur 2 ni dia jadi 3 lah, merangkumi semua lah. Okey, baik. Cephalic stage ni adalah bila kita nampak vision lah, daripada kita punya nampak, kita bau, kita rasa, kita dengar. Okey, nampak tu kita nampak makanan tu kita nak makan. Okey, memang kita nampak, sedapnya kita nak makan. Lepas tu bau tu kita bau tu memang menyelerakan, yang bau memang kita nak makan. Lepas tu rasa ni kita dah rasa tu memang sedap. Dengar ni macam kita dengar bunyi benda-benda yang kita tahu macam sedap makanan ni, macam sizzling ke something macam tu lah. Okey, benda yang ni akan mempengaruhi kita punya pengeluaran acid port sebanyak 1/3. Yang ni cephalic stage. Okey, baik. Apa yang berlaku kalau orang tu makan benda-benda yang dia tak suka lah, orang kata makan bubur, makan benda bakar-bakar yang dia sendiri pun kata tak sedap lah, apa semua ni, tak minat lah nak makan, tapi kena makan ni untuk sihat. Dia 1/3 daripada dia punya pengeluaran asid hidroklorik akan terganggu dekat sini. Dia bukan asid hidroklorik je, dia punya penghasilan pepsin dekat dia punya enzim perut pun terganggu sekali. Yang ni 1/3 dekat sini. Kalau fail ni saja, makan tak sedap saja, fail. 1/3 dah fail lah. Okey, kalau markah tu kita bagi ada hilang 33% lah. 33% markah dah hilang dah. Okey, tinggal lagi dalam 63.333%. 63.33 lagi. Okey, untuk gastricnya stage. Gastricnya stage ni senang lah. Dia 2/3 daripada kita punya pengeluaran acid port. Untuk nak pengeluaran asid hidroklorik dan penghasilan pepsin yang okey, kita kena tengok pada satu, makan tu kena bagi betul-betul kenyang. Makan tu bukan kenyang lah, makan tu at least rasa puas lah makan. Yang mana dia beri satu akibat distended stomach iaitu stomach kita mengembang, perut kita tu mengembang. Okey, perut kita mengembang saja dia detect okey, masa untuk menghasilkan acid perut. Okey, baik, distended stomach. Second punya adalah kita dia detect untuk protein separah hadam. Protein separah hadam yang mana dia akan trigger kita punya gastrin. Dia detect saja protein separah hadam, dia trigger saja gastrin. Gastrin akan dia akan trigger kita punya parietal cell. Allah, tak nampak pula. Okey. Gastrin akan trigger kita punya parietal cell bawah ni, parietal cell untuk pengeluaran kita punya hydrochloric acid. Dia trigger kita punya histamin juga untuk kita punya penghasilan hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Okey, dia trigger kita punya acetylcholine juga untuk trigger kita punya acid hydrochloric juga. Okey, 3 benda ni. So penting untuk kita makan tu bagi sedap,
bagi puas. Okey, baik. Problem yang berlaku, okey kita tengok problem yang berlaku kalau kita makan ikut orang kata conventional punya knowledge, conventional punya wisdom Dia kata makan sikit-sikit tapi kerap. Okey. Yang ni antara problem utama. Makan sikit-sikit tapi kerap. Yang ni banyak kita dapat dia punya nasihat-nasihat macam ni. Even kalau kita tengok website Hello Doktor ke apa semua, dia bagi nasihat-nasihat macam even kita masuk grup-grup pun dia akan bagi tahu makan sikit-sikit tapi kerap. Tak boleh makan macam ni. Sebab apa? Satu, akibatnya adalah kita tak dapat untuk kita punya penghasilan asid perut dengan kita ambil consider untuk di standard stomach. Kita makan sikit je perut tu tak cukup mengembang pun dia kuranglah pengeluaran asid perut. Tu satu. Okey, sebelum tu saya berbalik sikit. Saya dah terlepas dah untuk beberapa benda kat sini. Okey, baik. Untuk gastrik, untuk cephalic stage yang mengenai 1/3 daripada kita punya asid perut ataupun gastricnya stage yang mengenai 2/3 daripada kita punya asid perut. Kalau kita dalam mode sympathetic dominance, kita punya autonomic nervous system kita dalam sympathetic dominant ataupun dalam mode fight or flight, semua benda ni tak ada lah, kosong. Memang kosong, totally kosong. Kita takkan dapat menghasilkan asid perut yang okey, makan jadi tak hadam, kita akan jadi masalah kekurangan mineral, lepas tu jadilah benda bukan seperti biasa, ganggu proses MMC kita lagi, ganggu kita punya pengeluaran bile acid lagi, jadi masalah batu empedu, ganggu kita punya masalah buah pinggang, jadi masalah batu karang dan pelbagai benda lagi Sebab tu saya pentingkan selalunya yang menyebabkan badan masuk dalam mode sympathetic dominance ni adalah pakar yang paling asas sekali adalah bloating. Sebab tu saya akan pesan, jangan lupa untuk buat tips yang 15 minit tu. Yang ni sangat penting Tip 15 minit ni sangat penting, iaitu 15 minit sebelum makan kita minum air untuk kita kurangkan kepekatan asid perut kita, untuk memudahkan kita sendawa. Sebab kita tahu kita punya kekuatan LES injap dia ni bergantung kepada kita punya kepekatan acidity perut. So bila dia kurang pekat saja, kita punya LES akan dalam keadaan relax, dan bila ada keadaan relax, senang untuk mudah kita sendawa. Buat itu saja dulu untuk keluarkan gas supaya badan kita masuk balik dalam mode parasimpatetik yang membolehkan kita punya cephalic stage boleh berfungsi, kita punya gastric stage boleh berfungsi normal. Okey, yang itu satu, kerap makan memang berkesan lah. Kalau untuk kurang pedih perut tu berkesan lah sebab dia stop kita punya MMC. Macam yang saya cakap sebelum ni bila kita kerap makan saja, MMC kita stop, kita kuranglah pedih perut. Tapi bila MMC tu jalan balik, benda ni akan berulang setiap sejam setengah. Lepas tu sejam setengah pedih perut. Memang makan boleh sikit saja pun, tak boleh masuk banyak pun sebab perut bloating. Boleh makan sikit. Lepas tu orang tu makanlah sikit. Dengan kita punya cephalic stage pun tak jalan, gastric stage kita pun tak berjalan. Lepas tu kita makan pula sikit saja, benda akan berulang dan sampai orang tu jadi rasa miserable betul lah. So yang tu kita tak maulah, jadi tak mau buat lah. So kita recap balik. Apa yang penting kali ni adalah saya nak pastikan orang tu faham makan bagi betul, asas makan bagi betul. Iaitu kita kena bagi makan tu bagi sedap. Untuk memastikan kita punya cephalic stage function normal. Ini satu. Cephalic stage normal. Untuk kita dapat benefit 1/3 daripada kita punya gastric juice. Dari 1/3 kita punya production untuk asid hidroklorik. Satu lagi, makan bagi sedap. Makan bagi sedap ni selalunya consist of protein dan makan tu banyak. Untuk membolehkan kita dapat benefit daripada kita punya satu, di standard stomach kita punya hasilkan untuk asid hidroklorik. Satu lagi untuk kita punya dia detect protein, dia acidify kita punya perut lagi. So protein separahadam ni paling elok sekali ada daging merah lah protein separahadam. So
ini sahaja, saya buat short sahaja sebab saya kalau letak terlampau banyak nanti orang pening. So maybe untuk next punya tips MBB ni saya akan terangkan pasal kenapa, macam mana boleh berlaku gastritis. Kata asid fok kurang, tapi kenapa berlaku gastritis? Bukan sepatutnya gastritis ni tak ada ke kalau asid fok kurang. Okey, baik. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.